11 ni, iaitu kita akan buat satu majlis pengiktirafan penyelia dan pelajar PhD serta graduan yang cemerlang, graduan sarjana cemerlang dan GOT ataupun yang kita sering sebut sebagai robbing pemakaian jubah tu lah, kita pakai jubah, tapi tahun ni kita tak boleh pakai jubah dengan sebab SOP SOP oleh kerajaan. Jadi kita akan buat secara ringkas, tapi kita masih lagi buat majlis untuk nak meraihkan yang pertama graduan PhD, dan yang kedua untuk kita nak meraihkan graduan sarjana dan juga PhD master dan PhD yang mendapat tesis cemerlang, dan yang ketiga kita meraihkan juga graduan yang mendapat GOT Graduate on Time dalam satu majlis yang kita akan adakan insya-Allah pada 26 hari bulan 11 nanti di Dewan Sarjana secara bersemuka. Majlis ini amat pentinglah untuk kita nak menunjukkan penghargaan fakulti, pengiktirafan fakulti terhadap usaha kamu sebagai pelajar yang bertukar lumus, berperang, berjuang selama mungkin ada yang 2 tahun, 3 tahun, yang PhD pula sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kan, untuk menyiapkan satu kajian ilmiah yang bukan untuk diri dia sendiri juga, bukan untuk diri dia sendiri saja, tetapi untuk kepentingan masyarakat umum lah. Jadi untuk dalam majlis ini kita akan adakan majlis pengiktirafan kepada penyelia dan juga kepada para pelajar. Dan dalam majlis ini juga kita akan kita akan membuat jemputan kepada persatuan pelajar siswaza untuk sama-sama membantu Urustia UPPS bagi melancarkan program inilah, melancarkan program ini. InsyaAllah kita akan keluarkan dalam masa terdekat ni, kita akan keluarkan surat lantikan untuk kita buat lantikan kepada exco semualah. Ada mungkin yang terlibat sebagai MC untuk majlis tu kan, siapa yang suara sedap sikit, yang pandai cakap sikit kan, kita bagi MC. Ada yang tukang baca doa, ada yang tukang sampai bawa sijil kan, acara kan, ada yang mungkin jaga di luar dewan lobi untuk perarakan. Adalah nanti yang kita akan susunkan peranan persatuan-persatuan ni, ahli-ahli persatuan ni ataupun exco ni untuk bantu kita lah, sebab kita memang terhad kaki tangan. Jadi kita amat berharap lah sokongan daripada persatuan, ahli-ahli persatuan semua. Sekarang ni masih lagi dekat rumah kan, masih tak datang lagi Kita tengok gambar belakang tu masih lagi dekat rumah, tak ada dekat pejabat, dekat IKM lagi. Nanti kita akan minta datang lah, Cuma untuk makluman, kuliah masih lagi secara online untuk sepanjang semester ni. Semester 1 ni masih lagi online, dan mungkinlah kemungkinan saya katakan kemungkinan semester 2 nanti, semester 2 2021-22 nanti, kemungkinan kita akan buat secara bersemuka lah. Itu pun bergantung kepada keadaan suasana semasa lah, yang kes yang turun naik begitu kan. Apapun sebagai akhirnya saya ucapkan tahniah dan syabas kepada yang dilantik, dan anggaplah, terimalah dia sebagai satu tanggungjawab, satu amanah, dengan sepertikan tadi seperti yang Zul sebut dengan latar belakang daripada IPT yang berbeza kan. Ada yang swasta, ada yang kerajaan, bidang-bidang pengajian, ada yang luar negara, dalam negara kan. Saya fikir kepelbagaian inilah idea ataupun pengalaman lah. Ada yang belajar di Madinah, belajar di Mesir, ada yang belajar di mana lagi di dalam negara, di swasta, di IPTA. Pengalaman-pengalaman inilah yang kita perlu untuk kita mencorakkan, memberi satu inspirasi kepada persatuan ini, merangka satu aktiviti yang mungkin agak berbeza daripada sebelum-sebelum ini, dengan pengalaman-pengalaman masing-masing. Ada yang daripada Indonesia kan, daripada EIN, UIN, UIN kan. Jadi saya harap semoga dengan kebersamaan ataupun kesatuan yang ada dalam persatuan ini dapat melahirkan satu idea yang bagus, yang menarik untuk dimanfaati, untuk dimanfaatkan oleh persatuan, oleh ahli-ahli persatuan, dan juga untuk dikenal oleh jasa-jasa anda ni oleh
pelajar kita sepanjang masa insya-Allah, dan pastinya yang akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya fikir terkait itu saja saya nak ucapan haluan saja pada ahli kepimpinan baru Exco ni. Sekian, aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Sofian Ahmad di atas ucapan sebentar tadi. Mari kita teruskan kepada sesi yang seterusnya, iaitu sesi pemberian takwim program bagi semester 1 dan semester 2. Saya mempersilakan Timbalan Setiausaha iaitu Ustaz Ghazali untuk meneruskan pada pagi ini. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Madya Dr. Sofian Haji Ahmad selaku Timbalan Dekan Siswazah, merangkap penasihat Persatuan Pelajar Siswazah Fakulti Pengajian Islam bagi sesi 2021-2022. Saudara Presiden Muhammad Zulsyahmi bin Mak Rashad dan seluruh sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya doakan agar anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera insya-Allah. Jadi sebagai mewakili daripada pihak unit setiausaha, saya akan membentangkan secara ringkas tentang takwim tahunan program, dan saya mohon kepada Ustaz Zulsyahmi untuk stop presenting untuk memberi laluan kepada saya dapat memuat naik skrin saya bagi rujukan kita semua. Jelas ke saya punya skrin? Nampak jelas tak? Nampak kecil saja skrin. Dia tak nampak penuh. Sekarang dah penuh. Sekarang dah penuh ke Doktor? Dia nampak Masih lagi. ke setting Ustaz saya. pakai handphone ke pakai laptop Ustaz? Desktop. Kejap ya, saya tukar kejap. Ustaz Ghazali pakai laptop ke apa? Pakai laptop. Kejap ya, saya tukar kejap. Okay, nampak ke sekarang? Ataupun kurang jelas? Belum lagi tak. Okay. Belum lagi Belum nampak lagi Nampak. Okey. Nampak. Saya teruskan Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah takwim tahunan program bagi Persatuan Pelajar Siswazah Fakulti Pengajian Islam UKM PPS FPI bagi sesi 2021-2022. Alhamdulillah, untuk kedua-dua semester pada sesi kita kali ini, pihak kami daripada Majlis Tertinggi dan seluruh Exco telah melakukan perbincangan dan mesyuarat secara berkala beberapa kali sebelum ini bagi menentukan hala tuju persatuan untuk pembikinan dan penjadualan bagi acara ataupun program sepanjang sesi kami pada kali ini. Jadi saya bahagikan kepada dua muka surat. Muka pertama adalah semester 1 dan muka surat kedua adalah semester 2. Jadi kita pergi pada semester 1 terlebih dahulu, yang mana kita sudah berjaya menjalankan dua program yang agak besar juga, iaitu sambutan pelajar baru semester 1 sesi 2021-2022 pada 8 Oktober 2021, iaitu pada hari Jumaat bermula jam 8 pagi sehingga 5 petang melalui platform aplikasi Google Meet.
Dan di sini kita juga berjaya meneruskan kepada program yang kedua sebagai program sulung selepas program sambutan pelajar baru, iaitu Bengkel Mudah Menulis Tesis yang disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Salmi Edawati Yaakob. Dan program ini adalah di bawah seliaan Presiden dan Timbalan Presiden, yang mana kami telah berjaya menjalankannya pada 17 Oktober 2021 pada hari Sabtu bermula 9 pagi sehingga 12.30 hari melalui platform yang sama, iaitu aplikasi Google Meet. Jadi sebagai makluman kepada Dr. Sofian, sepanjang sesi kami pada kali ini, setakat ini dalam perancangan kami masih lagi meletakkan segala butiran program kami dalam kerangka platform atas talian. Jika ada perubahan atau cadangan terbaru berdasarkan kepada SOP dan prosedur yang ditetapkan oleh kerajaan dan dibenarkan secara bersemuka, kami akan maklumkan secara berkala kepada doktor. Jadi warna merah itu adalah warna kepada program yang sudah berjaya kita jalankan pada semester kali ini, semester 1, dan baki kepada semester ini adalah kita punyai 3 lagi bengkel yang bakal kita jalankan. 2 daripadanya adalah yang akan dijalankan pada bulan 12, bulan Disember, yang saya warnakan warna coklat itu, iaitu yang pertama bengkel pencari permasalahan kajian. Dan tarikh cadangan adalah pada 12 Disember 2021 bersamaan dengan hari Ahad pada jam 9 pagi sehingga 12.30 hari, dan insya-Allah setakat dalam perancangan kami akan menjemput Profesor Madya Dr. Ahmad Munawar Ismail, dan setiap penceramah yang kami letakkan dalam takwim tahun ini tertakluk kepada perubahan dan kesesuaian tajuk yang mungkin juga akan berlaku sebarang perubahan. Dan program yang ketiga ini adalah program di bawah seliaan bendahari. Seterusnya, tentang apa-apa perubahan penceramah itu akan diuruskan oleh ESCO ataupun PIC yang berkaitan. Jadi ini sekadar cadangan dahulu. Okey, program yang keempat ialah bagaimana mencari tajuk tesis penyelidikan, dan akan dijadualkan pelaksanaannya pada tarikh 19 Disember 2021 pada hari Ahad juga bermula jam 9 pagi sehingga 12.30 hari, dan akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Adik Samsudin, dan program ini akan diselia oleh ESCO Akademik lah. Dan kenapa kita letakkan tajuk tesis tu pada waktu ini, sebagai memberi laluan kepada pelajar-pelajar untuk selesa untuk mengenali bidang yang ingin dikaji setelah mereka mendaftar pada bulan 10, bulan 11. Jadi mungkin pada waktu ini adalah kesesuaiannya untuk kita kongsikan macam mana tajuk yang akan disesuaikan sebagai tajuk kajian melalui ceramah inilah. Seterusnya pada bengkel yang kelima, saya minta maaf ada salah nombor itu. Bengkel yang kelima yang warna ungu itu adalah saya warnakan ungu sebab dia akan dijalankan selepas bulan Disember, iaitu bulan Januari, pada 8 Januari 2022 hari Sabtu, yang mana kita akan jalankan bengkel melombong literatur dan bengkel Mendeley. Dan di program ini di bawah seliaan Setiausaha, dan setakat ini kami juga dalam proses menghubungi penceramah, dan tidak silap saya, Dr. Lily daripada Fakulti Bahasa Arab menawarkan diri untuk menjadi penceramah bagi bengkel ini. Itu adalah keseluruhan bengkel yang kita akan jalankan pada semester 1. Seterusnya kita pergi kepada semester 2 pula, yang mana pada perbincangan kami yang lalu, kami menganggarkan untuk membuat perubahan pada tahun ini, iaitu untuk tidak lakukan bengkel secara berkala. Contohnya macam bulan 3 satu bengkel, bulan 4 satu bengkel, bulan 5 satu bengkel. Jadi kami rangkumkan keseluruhan cadangan bengkel tersebut dalam satu festival yang juga selalu dijalankan pada tahun-tahun sebelum ini, iaitu Festival Intelektual Islam, yang mana kami cadangkan untuk dilaksanakan pada 13, 14 dan 15 Mei 2022, iaitu pada hari Jumaat sehingga hari Ahad bermula jam 9 pagi hingga 5 petang, dan ini turut diadakan secara dalam talian setakat perancangan kami pada waktu ini. Yang mana festival ini akan memuatkan beberapa bengkel, iaitu yang pertama bengkel kajian kualitatif,
yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Zainab Ismail. Seterusnya, bengkel penulisan proposal yang akan disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Adib Samuri. Ketiga, bengkel penulisan artikel berimpak tinggi, WAS, Scopus dan ERA yang akan disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Latifah Abdul Majid. Dan yang keempat, bengkel perisian NVivo dan SPSS yang akan disampaikan oleh Dr. Firuz Akhtar Muhammad Buhari. Dan keempat-empat bengkel ini kami telah membentuk jawatankuasa bagi setiap satu lah. Maksudnya macam bengkel kajian kualitatif akan diselit oleh Esko Multimedia, seterusnya bengkel penulisan proposal, Esko Korporat dan Hubungan Luar, bengkel penulisan artikel, Esko Kebajikan dan Tarbiyah, dan bengkel perisian akan diselit oleh Esko Akademik. Jadi pada kali ini, tak silap saya, semua Esko sudah menyentuhlah untuk mengendalikan sebagai person in charge bagi setiap bengkel yang kami jalankan daripada SEM 1 sampai SEM 2. Dan saya pisahkan warna hijau dengan warna oranye itu adalah program mega yang berbentuk mobility sebagaimana yang telah dijalankan oleh tahun-tahun sebelum ini kecuali tahun lepas disebabkan pandemik. Jadi kami bercadang untuk meneruskan agenda program Jewaris, Jejak Warisan Islam yang kami anggarkan tarikh pelaksanaannya pada 25 Julai sehingga 7 Ogos 2022 selama 2 minggu. Dan di antara negara-negara yang kami cadangkan adalah Maghribi, Arab Saudi, New Zealand dan Taiwan. Dan setakat ini, program ini juga adalah program yang berbeza dengan program-program sebelum ini, iaitu program sebelum ini lebih berbentuk kepada bengkel dan dalam talian. Jadi bengkel Jewaris, program Jewaris inilah program yang berskala besar dan memerlukan kepada skop kerja yang agak besar. Jadi masih lagi dalam perancangan dan bergantung kepada kesesuaian waktu dan pandemik pada waktu itulah. Dan keseluruhan program-program yang kami nyatakan ini dalam takvim tahunan ini sudah kami mulakan juga beberapa teknikal dan perancangannya dari sudut mendapatkan jadual dan nombor penceramah yang ingin dihubungi. Cumanya kemungkinan akan berlaku beberapa perubahan dari sudut penceramah dan tajuk bergantung kepada kesesuaian kepakaian mereka. Jadi itu tak ada masalah, kami akan maklumkan kepada doktor lah dari semasa ke semasa. Jadi setakat ini itu sahaja daripada saya. Ada apa-apa soalan? Boleh saya komen lah, komen sikit Okey. Boleh bukan nak komen sangat pun, saja nak bagi pandangan ni kan Okey. Okay, terima kasih saudara Muhammad Ghazali. Okeylah, kalau kita tengok pada semester 1 ni yang nombor 1 dengan 2 tu okeylah telah pun dilaksanakan tapi secara umumnya sebelum tu secara umumnya saya lihat ke semua lah, hampir ke semua ataupun 90% program ataupun aktiviti yang Satuan buat ni berbentuk akademik semua berkaitan dengan bengkel itu kan akademik akademik. Maknanya soalannya ini portfolio mengadakan bengkel ni adalah portfolio akademik saja kan walaupun di hujung tu pengarah tu kan, di kolom pengarah tu kan ada yang presiden, ada yang bendahari, exco akademik serta sebagainya, tetapi sebenarnya dia adalah tugas exco akademik saja. Seolahnya semua bengkel-bengkel ni adalah bengkel yang berkaitan akademik yang dilaksanakan oleh exco akademik saja kan. Mana lagi pergi exco yang lain kan, saya tak nak sebut kan, banyak lagi banyak lagi exco yang lain. Apa idea, apa yang dia boleh buat bagi sumbangan kepada persatuan takkan dia nak tumpang program akademik saja kan okey, itu yang pertama kan yang saya terfikir tadi. Baik, kemudian tak apalah akademik pun okeylah, akademik lah katakan kita terima lah akademik dari segi susunan aktiviti tu saya lihat susunan yang dah buat tu okeylah, 1 dengan 2 tu dah buat okey. Lepas 3, 4, 5 tu kan kenapa nama 4 tu diletak nama 4 mencari tajuk tesis penyelidikan sedangkan itulah yang paling pertama sekali kan yang paling yang mengjam kan membelenggu pelajar tak ada tajuk kan ni jam otak dia kan dia tak boleh buat kajian cari tajuk ni hantar kepada penjila tolak kan bagi tajuk kedua pun tolak, tajuk ketiga pun tolak kan
Jadi yang penting yang lebih perlu diutamakan saya fikir, yang nombor 4 tu nombor 4 tu kena jadikan nombor 3. Ini cadangan saya kan. Cadangan ni tak mesti kamu terima lah kan. Kamu ambil fikir balik. Saya pun tak nak paksa kamu lah, tapi saya nak bagi kemunasabahan rasional kan. Jadi bila tajuk tak ada, macam mana dia nak masuk bengkel, nak mencari permasalahan kajian? Macam mana dia nak bincang dengan Dr. Munawar nanti kan? Okey, macam mana dia nak bincang masalah kajian, tajuk dia macam mana? Sedangkan tajuk pun tak ada lagi Paling kurang dia ada tajuk dia dah tahu dah apa bidang dia, apa skop yang dia nak kaji kan. Kemudian lepas tu barulah dia masuk bengkel mencari permasalahan kajian. Maknanya kalau apa-apa yang pastinya bila ada tajuk tu dia dah ada masalah kajian pastinya bila dia ada tajuk dia akan ada masalah kajian. Cuma masalah kajian dia mungkin belum dipolish lagi, belum jelas lagi, belum terang lagi kan, dia masih lagi tangkap sini cukup sana cukup sini kan. Jadi bengkel yang nombor 3 tu lah nanti bengkel mencari permasalahan kajian ni lah, dia akan polish semula dengan Dr. Munawar kan. Dr. Munawar akan tunjuk okey kalau tajuk macam ni sepatutnya masalahnya difokuskan kepada ini kan. Itu perlunya saya katakan perlu didahulukan bengkel bagaimana mencari tajuk tesis kemudian lepas tu okeylah datang bengkel ikut kamulah nak susun bengkel melomong literatur dan sebagainya, terpulanglah kan terpulang. Cuma kalau boleh selain daripada yang berbentuk akademik ni, cuba fikirkanlah juga aktiviti-aktiviti ataupun program-program yang bersifat lain selain akademik lah. Kerana kita bukan sarjana ni, dia bukan nak jadi ulat buku saja, bukan nak pandai tulis tesis saja kan. Ada banyak lagi bakat-bakat yang perlu ditonjolkan bakat-bakat lah. Contohnya besok kamu nak kerja kan, bagi yang belum kerja kan, nak kerja nak kena buat CV, nak kena belajar, kena ada keterampilan diri tu kan, keterampilan diri nak kena tahu juga kan bersosial berapa kan. Jadi kena fikir jugalah program-program yang boleh support benda-benda yang sebegitu kan. Bukan nak bagi tulis tesis habis tesis cepat kan. Kalau boleh baguslah kan, kalau boleh tulis habis tesis cepat baguslah kan. Tapi bukan kita belajar ni hanya nak bengkel kita dengan tesis saja kan. Cuba pelbagaikan sikitlah aktiviti-aktiviti Kemudian kalau pergi yang sesi semester kedua, cuba tengok semester kedua. Okey Festival Intelektual Islam festival ni kalau yang sem lepas sebelum ni lah, sebelum pandemik kan tahun 2019 2018 sebelum ni kan dia buat festival dalam tu ada nasyidnya, ada pidatonya, ada sebagainya kan dia tak berbentuk bengkel-bengkel semata-mata. Ini pun masih lagi berbentuk akademik bengkel ABCD tu masih semua kita dengan tesis soalnya kamu ni dengan tesis cukup takut lah kan cukup bimbang dengan tesis ni kan takut tak reti buat, takut tak boleh buat. Baguslah kebimbangan tu kan tapi jangan terlalu hanya belajar ni hanya tumpu benda-benda ni saja kan kita juga nak santai-santai, nak enjoy kan dan kalau bengkel ABCD ni kita buat 13, 14, 15 berturut-turut berasak kepala ni berasak kepala berat ni bengkel nak belajar kamu nak isi semua 4 bengkel ni dalam masa 3 hari Jumaat, Sabtu, Ahad ni saya tak pastilah boleh masuk semua ke tidak, boleh faham semua ke tidak. Mana kita belajar ni pada barangan lah kan kalau salah tolong betulkan belajar peringkat sarjana ni kita lebih nak menghayati ilmu tu sendiri kita nak hadam dia bukan kita nak makan, nak suap kan kita nak ambil dan kita nak faham, kita nak guna dalam kajian. Kita bukan nak asak dia, bukan nak paksa dia kan sebab peringkat sarjana ni kita nak membentuk skill nak melahirkan kesarjanaan tu kebolehan sebagai sarjana. Bukan nak sekadar nak bagi lepas tesis lepas tu dapat sijil lepas tu tinggallah buku-buku ataupun ilmu-ilmu tu kan bukan peringkat BA dulu ialah peringkat BA peringkat masa kamu sarjana muda dulu kan kamu hafal nota, baca nota, masuk periksa, lepas tu lulus tinggalkan baca buku lain pula kan hafal buku lain, buat nota buku lain, masuk periksa, lulus tinggal pula itu kan sampai lalas lagi tak tahulah apa yang tinggal lagi kan tapi di peringkat sarjana ni kita nak kumpul balik, nak gabung balik segala ilmu-ilmu tu, nak pasang balik ilmu tu untuk kita buat satu tesis, satu kajian
Kita nak campur balik tafsirnya, campur balik fiqhnya, usul fiqhnya, campur balik segala balaghah, ilmu dan sebagainya kan. Nak bina satu kajian. Jadi sebab itulah kita tak boleh, pada dengan saya lah kan, kita tak boleh terlalu mengasak pemikiran kita kan dengan pemikiran terlalu padat macam ni kan. Wallahualam kalau kamu mampu silakanlah, tapi saya rasa segi keberkesanan tu mungkin sekitar 60%, 70% macam tu je kan. Usaha yang tak berbaloi jugalah. Jadi ambil masa, kita cuba susun balik bengkel ni, yang mana perlu kita buat assessing, yang mana perlu kita boleh gabungkan sekali. Menulis proposal di semester pertama pun dah ada, saya tengok tadi kan. Kemudian penulisan artikel, menulis proposal ada dah tengok tadi bengkel perasaan ibu, mungkinlah ada beberapa bengkel yang dah berulang tu tak perlu kita adakan lagi. Mana kita perlu pelbagaikan lagi lah festival. Sebab nama pun festival lah. Festival ni macam pesta kan. Pesta macam kita nak happy, nak enjoy, nak bersukaria macam tu kan. Itu yang kita buat ni sebelum ni. Ada kumpulan, kita jemput lah yang nasyidnya, yang kalau kamu nak burdahkan, nak marhaban, berjanji kan, terpulang lah kan. Yang penting orang nampak, sarjana ni ada aktiviti dia kan, yang sesuai lah dengan level kesarjanaan dia kan. Itu pandangan. Seterusnya yang berkaitan dengan Jawaris ni, bagus, satu program yang bagus. Jawaris ni kita program yang besar lah kan, dan saya ingat kalau nak buat bulan 7, sekarang ni bulan 11, bulan 12 ni, Persatuan dah kena bukan sekadar merancang tempat, masih lagi tempat yang belum ditentukan ini kan, nak pergi Maghribi ke, Arab Saudi ke, New Zealand ke, Taiwan ke, belum ditentu lagi kan. Sepatutnya Persatuan dah pun putuskan tempat mana-mana dan perlu merancang kertas kerja untuk tempat tersebut, sebab dia akan ambil masa yang panjang. Dia akan ambil masa yang panjang untuk kita nak mohon dalam ISTA, untuk nak dapatkan bajet pertukaran daripada HCP. Dia ada tempoh kan, kalau tak salah 3 bulan sebelum kot kena hantarkan. Malah untuk kita nak cari peserta-peserta kan, kalau kata macam dulu kita buat ke Arab Saudi kan, kita nak kena deal dengan Arab Saudi kan. Mungkin kita nak cuba minta penginapan, nak cuba minta dia sponsor kita tentang pengangkutan di sana kan, pulang alik kan, ataupun makanan kan. Semua tu dia bukan boleh selesai dalam masa 1 bulan 2 bulan. Dia akan ambil masa kan. Kita nak deal dengan orang ni, kita tak boleh paksa orang kan. Kita hantar surat hari ni, besok kita nak jawapan terus, tak mungkin kan. Kita nak kena follow up, kadang-kadang dia lupa kan. Maklumlah kita nak minta bantuan daripada orang kan, kita kena rendahkan diri tu kan. Biarlah kita jadi rendah sikit kan. Kemudian yang kedua, selain daripada kita nak dapatkan feedback daripada pihak-pihak luar kan, kita juga nak kena bagi tahu para peserta, pelajar kan, sebab kadang-kadang kalau setengah tempat tu dia memerlukan kos yang tinggi macam Arab Saudi kan, Arab Saudi yang tahun lepas, tahun 2000, kita rancang 2019 tu kan, 2020 kan, masa PKP tu kan, kita kutip dalam RM3,000 lah, RM3,000 ni sebenarnya bagi pelajar lah, saya ingat jumlah yang besar kan, tambah-tambah yang tak bekerja lagi yang tak bekerja, dia boleh bayar yuran pengajian dia 1 sen dan lebih sikit kan, 1 sen. Jadi kalau dia tak bekerja, dia nak minta duit dengan mak ayah dia kan, untuk nak pergi berjalan ke Arab Saudi, ke Maghribi, ke New Zealand, Taiwan. Kalau mak bapak dia orang yang ada okeylah kan. Kalau mak bapak yang duduk kampung, yang kerja kampung biasa macam kebanyakan kita ni, saya ingat mungkin RM3,000 bagi dia agak tinggi Jadi dia perlukan persediaan awal mungkin perlu kumpul, mungkin perlu cari buat program untuk cari dana-dana untuk nak top up dia kan. Mana Persatuan kena fikir buat program yang boleh kumpul duit bagi tujuan nak menjayakan program Jawaris ke Maghribi katakan ke Arab Saudi Jadi perlu masa yang panjang. Sebab itulah kalau bulan 7 bulan 8 ni perancangan dah kena dimuktamadkan lah, sekurang-kurangnya hujung tahun ni kena muktamadkan dan kena ada satu hala tuju. Kalau katakan nak pergi ke Maghribi kenapa kita nak Jawaris ke Maghribi? Apa yang boleh kita ambil faedah sana kan
kena ada satu ketak kerja yang boleh menyatakan kenapa kita nak pergi ke sana. Contohnya kalau yang lepas kita buat program ke Arab Saudi yang kita rancang tidak jadi tu kan, kita rancang satu program di mana para pelajar rombongan ni akan belajar kitab-kitab yang telah ditentukan bersama dengan syekh-syekh Arab sama ada di universiti di Arab Saudi itu ataupun di Masjidil Haram. Kita dah rancang program pengajian kitab selama 1 minggu dan juga kita juga belajar, kita juga rancang contohnya kan kita rancang untuk kita nak berkongsi kita nak berkongsi kaedah-kaedah penyelidikan yang semasa antara UKM katakan UKM dengan Universiti Arab Saudi di mana-mana kan kita nak tengok trend-trend kajian semasa kan berarti kita rombongan ni ataupun lawatan ini Jawaris ni bukanlah rombongan ataupun lawatan yang biasa-biasa makan angin gitu kan bukan tapi ada satu misi yang dibawa itu berkaitan dengan kesarjanaan kita nak memahirkan lagi ilmu kita. Macam tadi mungkin kita katakan nak mahirkan segi bahasa Arabnya kan kita nak mahirkan segi ilmu turasnya, nak mahirkan segi kaedah-kaedah penyelidikannya, kita nak berkongsi maklumat berkaitan dengan apa yang kita kaji di Malaysia ni kan dan apa yang ada yang dikaji di Arab Saudi di Morocco sebenarnya kan. Nah itu kena ada satu hala tuju yang jelas dalam ketak kerja. Kalau tidak saya ingat HEP pun takkan beri sokongan lah untuk kita adakan Jawaris ni ke tempat-tempat tersebut Kalau sekadar nak pergi makan angin melawat saja kan sekadar nak pergi umrah saja kan ataupun sekadar nak pergi tengok Timur Tengah di Maghribi ataupun nak pergi sebelah New Zealand, Taiwan sebagainya. Itu kena difikirkan lah, kena difikir sebab tu kita katakan program besar macam Jawaris ni kena ada satu kata putus muktamad yang cepat kena bajet masa yang cepat. Mana saya cadangkan hujung tahun ni paling kurang satu yang kena duduk, kena bincang dan kena putuskan dan kena ada kertas yang kena mudah mulakan dengan ketak kerja yang jelas. Wallahu alam, itu saja. Okey, baiklah, terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Sophian di atas celahan dan komentar yang diberikan kepada persatuan kami pada sesi kali ini. Dan sebagai makluman doktor, kami akan cuba perbaiki segala cadangan yang dikemukakan oleh doktor dan untuk kami wujudkan diversity dalam segala yang kami cuba untuk laksanakan pada semester yang kedua lah. Mungkin semester yang pertama ni kita dahulukan dengan berbentuk akademik. Jadi mungkin pada semester kedua mungkin akan ada pertambahan dan pemurnian daripada apa yang telah dikemukakan oleh doktor sebentar tadi. InsyaAllah berkenaan dengan cadangan doktor dari sudut kepelbagaian program yang menawarkan soft skill ataupun kemahiran insaniah kepada para pelajar dan bukannya berbentuk akademik akan kami cuba usahakan dan kami cuba cari yang lebih relevan untuk dilaksanakan. Dan bagi program Jawaris juga insyaAllah kami ambil maklum tentang perkara berkenaan dan akan cuba siapkan ketak kerja atau proposal dalam masa yang segera dan cuba kongsikan dengan doktor pada selewatnya hujung tahun ni sekiranya kami bersetuju untuk meneruskan agenda tersebut. Jadi saya kira itu saja daripada saya. Timbalan Setiausaha untuk pembentangan takwim tahunan Persatuan Pelajar dan saya serah kembali kepada saudara Zoshami. Dipersilakan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Maaf Mencela. Waalaikumsalam. Okey, maaf Mencela. Sebelum itu doktor, untuk bengkel bilangan 3 permasalahan kajian seperti yang dipaparkan oleh saudara Ghazali tadi, ketak kerja dah siap sekarang ni. Tunggu kiranya sebab saya pun dah deal dengan penceramah. Sebab penceramah dalam masa terdekat ni daripada UKM tak ada, so terpaksa ambil ceramah luar. Jadi sekarang ni penceramah luar tu dah setuju untuk bengkel pada 12-12 ni, iaitu permasalahan kajian. Tapi doktor ada maklum tadi yang mana bengkel yang bilangan 4 tu macam ada yang perlu dibaikikan. Maksudnya sepatutnya kenapa tajuk tu kan, saya faham. Tapi sekarang ni kalau kata untuk
bengkel bilangan 3 tu permasalahan kajian dah settle, tunggu nak upload dekat Aista lah untuk yang pembaharuan lah. Sebabnya sebab kalau di pihak saya tak upload lagi, nanti saya akan upload sekejap lagi lah. Tapi itulah saya nak tanya doktor, adakah bengkel 3 ni iaitu permasalahan kajian ni nak proceed ke macam mana? Okey kalau saya cuma bagi cadangan saya pun Saya tak dengar suara doktor. tak dengar. Okey, dengar tak? Yang lain dengar tak? Dengar Dengar kan? Dengar. Okey, tadi saya cuma bagi cadangan yalah saya pun sebenarnya segan juga nak komen-komen kerja orang ni kan kerana benda ni telah pun dibincang secara jamaah kan. Doktor, saya tak dengar suara. Inti seorang kau tak dengar kan ni? Orang dengar. Saya rasa Hadijah seorang saja yang tak dengar. Saya dengar. Tadi yang lain macam mana? Dengar. Dengar doktor. Okey. Tadi dengar lah. Mungkin kerja tutup device yang mana satu tadi kan, saya tak pastilah sebabkan dia. Minta maaf doktor, suara masih lagi belum berbunyi. Dah dengar dah. Jadi tak apalah, saya beritahu kepada yang lain. Kalau boleh diubah tarikh tersebut, diubah bengkel tersebut, ubahlah. Kalau tak boleh ubah nak buat macam mana lagi, kita jalankan terus lah kan. Cuma dari segi tertib tu orang kata macam agak tak lancar lah kan. Tak lancar sebab apa? Patut pada saya lah, saya berpandangan pengalaman saya yang lepas ni, masalah utama adalah pelajar tak ada tajuk sekarang ni. Pelajar tak ada tajuk kan. Dia tak ada tajuk, jadi bengkel tu lah yang kita kena buat tajuk dia dulu. Bila dia ada tajuk, barulah dia kena bincang dengan penyelia setuju, dan daripada persetujuan tu pastinya dia telah pun melahirkan ataupun telah pun ada masalah kajian dia kan. Cuma mungkin penyelia tak boleh bagi secara detail lah macam mana permasalahan kajian dia. Dan dia kan masuk pula bengkel yang kedua nanti, iaitu nak polish tentang permasalahan kajian. Kalau boleh ubah, saya katakan kerja, kalau boleh ubah tarikh ataupun boleh susun balik program tu, susun balik. Tapi kalau dah terikat dengan tarikh ataupun masa penceramah luar yang tak available pada tarikh yang kita nak ubah ni, saya ingat tak apalah, kita jalankan teruslah. Itu sajalah. Terima kasih doktor. Sebab sebenarnya pun kalau doktor, kan sekejap saya nak maklum, iaitu tadi Saudara Ghazali ada letak nama Dr. Munawar. Dr. Munawar sebenarnya dia tak boleh sebab dia ada meeting dengan dekan di Port Dickson. Jadi betul, kalau itulah cuma cadang penceramah luar ni dah deal. Cuma kalau kata nak itulah siapa yang nak luar cancel pun Sekejap. Saya buka sound satu lagi. Okay. Dia tidak jadi apa-apa pun, cuma dari segi flow tu macam mungkinlah dia akan ganggu sikit lah kan pelajar kan. Kita cerita masalah kajian, mana dia cuma masuk bengkel masalah kajian tu, dia hanya nak tahu masalah kajian lah, apa dia masalah kajian tu kan. Tapi dia tidak boleh apply dengan kajian yang dia akan buat ni kan. Kerana dia masih lagi dia belum ada tajuk Melainlah kalau dia dah ada tajuk kan. Kalau dia dah ada tajuk sebelum ni, okeylah dia boleh masuk benda tu kan. Tapi kalau katakan dia start daripada kosong, tak ada tajuk, tiba-tiba dia terus masuk bengkel penyataan masalah kan. Dia hanya boleh teori lah, teori masalah kajian ni macam ni. Masalah kajian ni sepatutnya dia kena begini kan. Nak buat masalah kajian ni kena ada ini. Tapi kajiannya tak ada lagi. Jadi dia mungkin dia dah rugi satu step dia dah rugi. Dan tak tahulah, mungkin dia kena ulang balik ke bengkel masalah kajian dia nanti kan untuk dia nak memahirkan dia dengan masalah kajian tu. Itulah yang saya rasa. Tapi doktor sebenarnya pada awalnya kami sebenarnya dah letak bengkel untuk tajuk tu pada bulan 11 sebenarnya untuk program yang pertama. Cuma sebab masalah sedikit pada Aista kami terlambat untuk isi. Jadi sebab tu kami terpaksa drag program tu. Tapi tak ada masalah. Kami akan cuba susun untuk sesuaikan sebab memang asalnya pun kami akan letakkan program yang tentang tajuk tu adalah program yang pertama kerana memang sesuai dengan flow kalau kita tengok pada penulisan tesis pun. Dan kami akan cuba untuk ubah tarikh dan kita akan cuba cari penceramah yang available untuk program tu. Sebab kita pun ramai penceramah dan pensyarah-pensyarah kita di sini.
Boleh. Baik. Okey, baik. Untuk seterusnya, dan saya sebagai Presiden Okey, Persatuan terima kasih banyak Doktor. Jadi saya kekalkan dia untuk 12 masa kajian. Jadi itu sajalah sebab saya. Terima kasih. Baik. Okay, saya ada apa-apa dah lagi untuk anda yang seterusnya. Jadi Cuma mungkin sebelum akhir ni kita dah nak tamatkan ni kan. Sebelum akhir saya nak tahu juga perkembangan tentang akaun amanah tu macam mana sekarang. Saya pun Khadijah banyak maklum saya pun baca gitu-gitu kan, tak apa nak tangkap sangat kadang-kadang tu kan. Apa perkembangannya? Apa masalah, ada masalah ke? Khadijah ke Zul? Dia macam ni sebenarnya Doktor. Sebenarnya saya keliru sebenarnya berkenaan tabak amanah. Jadi saya telah pun maksudnya dah mendapat maklumat juga daripada YDP. Jadi yang mana ialah saya ada maklum kepada doktor. Jadi bila saya deal dengan pengurusan bajet bahagian bendahari kewangan, dia menyatakan sebenarnya bukan buka tabung amanah. Dia buka di atas nama tabung persatuan fakulti, yang mana tabung itu melalui UKM. Sekarang ni kita ada tabung persatuan di luar UKM. Terima kasih banyak Doktor, saya faham. Sekarang saya cuba nak jelaskan sekarang. Sebenarnya Dr. Syafian tidak bagi untuk tutup akaun persatuan di luar UKM. Maksudnya akaun persendirian lah kat luar. Jangan kata akaun di bawah ROS. ROS tu berbeza. Jadi memang di bawah pengetahuan Dr. Syafian mengenai akaun persatuan. Jadi so saya tak tutup lah akaun persatuan tu. Masih lagi dalam proses yang mana kami YDP, SU, saya sudah berbincang dalam grup sementara yang mana kami akan ke Cawangan Bangi sesi 16 pada 7 bulan 12 ini. Jadi insyaAllah sebelum daripada tarikh tu 6 bulan 12 saya akan maklum kepada Dr. Syafian untuk saya minta tanda tangan yang original lah. Sebab kami akan berjumpa di Cawangan Bangi. Okey, jadi untuk step kepada tabung persatuan fakulti, dia memerlukan rangkaian yang banyak seperti yang ada dalam email. Yang mana CC kepada doktor juga, yang mana kena buat kertas kerja, ada kelulusan AISTA dan sebagainya, seperti nak buat tabung baru. Bukan namanya tabung amanah. Tabung amanah itu untuk kebajikan, tapi tabung persatuan fakulti adalah untuk aktiviti dan program. Jadi kita akan ada dua tabung, maksudnya tabung yang mana persetujuan dan memang Dr. Syafian dah amanah tabung di luar UKM, iaitu tabung persatuan pengajian siswa Azhar ni, yang tu satu kat luar. Okey, satu lagi melalui UKM. Okey, jadi yang melalui UKM seperti yang saya dah bincang explain dekat Dr. Syafian, tabung untuk persatuan fakulti ni kita akan guna seperti perlembagaan persatuan, kita akan letak RM25 pelajar yang pelajar yang mendaftar SEM 1 dikehendaki untuk membayar RM25 tertakluk kepada perlembagaan perlembagaan persatuan. Okey, boleh rujuklah. Jadi sekiranya apa-apa duit yang nak dipindahkan kepada tabung persatuan fakulti, kita settle sekejap lagi. Tapi sekarang ni saya just nak maklum yang kita ada dua tabung amanah. Kita akan ada dua tabung di bawah persatuan lah. Satu luar and satu lagi dari UKM. Okay, itu sahaja daripada saya. Jadi untuk saya faham, saya dah tabung luar ni memang saya dah maklum lama dah. Daripada dulu lagi memang kita dah tabung luar yang dipegang akaun secara bersama oleh 3 orang kan Dan nama tu kita akan ganti setiap tahun dengan Bank Islam, dan untuk ganti tu cuma perlukan minit je lah perlu minit syarat dan bawa kepada Bank Islam Bandar Baru Bangi ni, akan ditukarlah nama tu kan itu tabung persatuan lah kita katakan tabung persatuan, tabung dalam akaun amanah persatuan kan saya pun tak tahu lah macam mana. Yalah, memang dari segi peraturannya tabung tu tidak berdaftar lah dengan bendahari UKM sebab dia direct antara persatuan dengan Bank Islam terus dia tidak masuk melalui bendahari UKM okay, jadi saya ingat tabung tu jangan usik, kekalkan sebab dia ada kebaikan dia, ada pro dia juga, ada pro sudah juga kan ada kontra dia pun ada jugalah kan dari segi pengurusan
Dan kalau nak diwujudkan tabung baru, tabung dalam ni, tabung yang dengan berdahari ni, tabung dalam saya katakan, tabung luar dengan dalam. Yang tabung dalam ni kita wujudkan tabung baru, dan dana yang untuk tabung baru, tabung dalam ni, macam yang kerja cakap tadi, kita ambil daripada yuran pelajar lah kan, RM25 tu. Setiap pelajar akan bayar yuran RM25 ke dalam tabung tersebut lah kan. Sebab tabung, bila tabung dalam ni, dia susah sikit, bila kita nak keluarkan duit, nak keluarkan duit kita kena buat permohonan dekat bendahari. Dan nak keluarkan duit ni, dia ada benda-benda yang boleh kita pakai duit tu, ada benda-benda yang kita tak boleh pakai duit tu. Kan ada tujuan yang tertentu. Nak beli hadiah tak boleh contohnya kan. Nak buat ada benda yang boleh, sebab dia terikat dengan peraturan-peraturan kewangan universiti. Bila bendahari pegang, dia akan macam lah doktor, dia macam backup kan. Dia macam dia susah sikit. Tapi kalau tabung kita sendiri yang dekat luar, yang persatuan dengan bank Islam ni, itu bebaslah kamu nak beli, nak keluar duit untuk nak bayar, nak kos photostat kertas ke, kos nak buat banner ke, kos nak makan, beli nasi bungkus ke, sebenarnya kan boleh pakai yang tabung luar tu kan, senang. Kalau bendahari dia agak susah. Sebab dia semua kena tujuan-tujuan yang rasmi, yang dibenarkan saja kan. Dan takut nanti kalau kamu dah tutup tabung luar tu, nak claim itu lambat, claim ini tak boleh, ini tak dapat kan. Aktiviti persatuan susah nak buat nanti. Bahkan di program di jabatan pun kita ada juga tabung luar kan. Ada tabung luar satu, tabung dalam satu kan. Ada dua-dua, jadi tak ada masalah apa-apa itu segi. Cuma kalau boleh jangan beritahu bendahari lah kita ada tabung luar tu kan. Dia pun tahu sebenarnya, cuma kita tak pergi mengaku kepada dia kita ada tabung tu kan. Kalau kita mengaku kepada dia, mungkin dia boleh ambil tindakan untuk dia minta kita pindahkan semua duit tu ke dalam akaun dia lah kan. Sebab dia dah hak kan, jadi itu akan menyusahkan aktiviti persatuan lah nanti kan. Tak apa, yang penting kalau susah juga nak buat tabung tu, ingat tabung persatuan ni kan. Susah juga. Saya harap semoga dipermudahkanlah urusan tu. Satu usaha yang baru, bagus. Itu saja. Baik. Terima kasih Dr. Sufian. Baik, terima kasih doktor. Untuk sesi pagi ini, saya rasa tak ada apa-apa lagi. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Sufian di atas masa dan juga ruang yang sudi diluangkan kepada kami. Dan itu saja, dan saya tutup majlis mesyuarat pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-A'la. InsyaAllah. Yang pimpinan yang lain boleh stay dalam ni. Terima kasih doktor. Okay. Dr. Sufian dah tak ada kan? Betul ke tidak? Yang lain respon, Dr. Sufian ada lagi tak? Dah keluar dah Ustaz, jangan risau. Okey. Ni untuk program lobbying tu, saya nak tanya pasal program lobbying sekejap. Siapa-siapa yang boleh bagi ikut member sebab Kak Salwa dah minta nama dah ni. Okeylah Ustaz, macam ni lah. Saya lah, saya bukannya nak mengelak, tapi macam saya kata hari tu, saya dahulu saya tak nak semua diam ni kan, tak bagi respon. So 26 hari bulan tu, sebelum saya tahu ada majlis lobbying ni, memang saya dah deal dengan ketua projek penyelidikan dengan semua pakar-pakar dalam tim penyelidikan kami untuk kami nak buat satu bengkel penilaian modul yang kami tengah bina sekarang dan dalam proses akhir lah. Jadi untuk saya sebagai JRE nak dapatkan semua pakar-pakar ni hadir dalam program bengkel tu sangatlah susah daripada awal tahun sampai sekarang. So saya tak sangka semua orang dapat hadir, termasuklah prof-prof datuk yang menjadi ahli pendidik untuk grant saya ni lah. Jadi tiba-tiba dapat tahu 26 bulan tu ada majlis lobbying. So bukanlah saya tak nak, cuma macam tadi
Ustaz kata sebelum ni so pensyarah tu ada. Betul. Sekarang ni ceritanya ahli-ahli penyelidik tu bukannya daripada fakulti syariah saja. Ada fakulti undang-undang, ada fakulti perubatan UKM dan ada juga daripada Suhakam. So keterlibatan pakar-pakar daripada agensi yang berbeza tu tak tahulah macam mana ketua projek nak menyusun kalau anda kata dia pun diperlukan dalam ahli robbing tu. Saya faham benda tu. So setakat ni kalau contohlah saya boleh dapatkan kesesuaian waktu tu, contoh robbing tu berapa lama jangkaannya, dengan kan tadi kata tak ada pemakaian jubah, so mungkin mari lagi singkat. So kalau Ustaz boleh dapatkan maklumat daripada Kak Salwa, anggaran tempohnya berapa lama, lepas tu jam bilakah habis, so mungkin saya boleh lah meminta consideration daripada ketua projek sebagai saya nak menawarkan diri jadi AJK lah. So itu daripada saya lah. So saya bukanlah macam mengambil keadaan yang nak melepas diri. Saya tak tahu kalau AJK lain macam mana. So tak apa. kalau Ustaz Dr. Tukan ada lagi ke? Macam mana? Syamil, Dr. Tukan ada lagi ke? Tak ada, dah keluar. Ada Puan Hazira? Dah keluar dah. Okey. Sebab tu kita bincang pasal robbing tu. Ustaz tak nak saya jadi MC ya, Ustaz? Saya okey je. Tapi kalau Ustaz Syamil percaya dapatkan maklumat tu, sebab saya tak nak, macam tadi nampak tak, Ustaz kata saya risau lah, Ustaz Dr. Sofian tak tanya lebih-lebih, sekali kena spedo tadi dengan Dr. Sofian, kamu jewaris ni kena ni semua. So ceritanya apa yang saya sangka benda tu menjadi kenyataan. Tapi tak apa, tak ada masalah pun. Tak apa. So, bagi saya benda tu tak ada apa pun. Nanti kita boleh bincang. Sama pun masih lagi cadangan program. Ya. Tak apa, saya sukakan tak apa. ketelusan dalam pembentangan saya. Saya tak nak ada kelampangan. Lakonan. Ustaz nak profesional ya. Okey, baik. Tak apa. Okey, sekarang ni untuk isu robbing, saya faham Ustaz Ghazli tak free tu saja saya kata. Dan kalau Ustaz tak boleh free pun tak apa, pasal MC tu ada lagi yang lain kita boleh cari. Dan kalau kata Zaidah siapa call? Okay, kalau kata yang tak ada sangat pun lelaki, saya pun boleh jadi MC. Tapi kalau kata perlukan seorang pun tak ada masalah. Maksud kata perempuan saja pun dah okey dah. Cuma sekarang ni yang kekosongan sekarang ni kita ada MC perempuan. Ada sesiapa yang mungkin kalau kata rasa dia mungkin volunteer ataupun berkelapangan. Dia yang penting buat satu, dia berkelapangan untuk datang rehearsal 25 November dan 26 November. Kena datang UKM. Yang itu. Untuk yang jadi AJK ni. Kemudian Asya, kita dah ada seorang solihah. Sebelum solihah minta kawan dia seorang tu untuk bersama-sama dengan dia. Lagi 3 orang ni, sesiapa yang rasa dia boleh datang ke UKM. Saya tak nak paksa. Sebab benda ni nak datang UKM, saya faham jauh dan sebagainya. Ada komitmen lain dan sebagainya. Sebab nak datang 2 hari kan. So bendanya bukan mudah. Jadi sebab tu saya nak volunteer, sesiapa yang suka rela nak datang untuk jadi AJK. Untuk Asya 3 orang lagi perempuan. Kalau tak ada seorang, saya akan ambil yang daripada orang luar. Kemudian MC tu seorang lelaki dan seorang perempuan. Baca doa kita settle. Alhamdulillah, khalas. Okay, yang lain silakan bersuara. Sesiapa yang nak. Saya bagi 1 minit. Zahidah nak jadi Asya ke? Tak ambil Asya, kena ambil MC lah. Macam ni lah Ustaz Syamil. Apa dia? Saya nampak al-akhawat wal-ikhwah fi hadhil majmu'ah ni berdiam diri menekuni kot ilmu di hadapan mereka. Jadi macam ni lah. Satu je saya mungkin boleh minta tolong daripada Ustaz Syamil. Kalau Ustaz Syamil boleh macam ni, Kak Salwa boleh tak kalau contoh Kak Salwa bagi agakkan anggaran waktu dan sebagainya tu, kalau contoh benda tu nampak sesuai dengan saya mungkin boleh minta lah consideration daripada SV untuk keluar daripada bengkel. Maknanya bengkel pagi tu sesama pakar lah. Jadi saya keluar sekejap. Sebab saya majlis ni macam kejap je kan, sejam lebih tu kan. Ustaz sekarang ni saya okey kalau MC tu sekarang bagi saya tak ada masalah. Saya nak cari MC perempuan seorang dengan Asya 3 orang untuk perempuan yang itu.
MC tu dia nak 2 orang sebab apa? 2 Dia bahasa sekadar lah. nak ni je, Ni nak nampak protokol, dia kan. Ustaz. Protokol, Ustaz. Okay. Oh yang Syafiq. Syami guys, aku je lah MC Syami dah sebab Kak Salwa PM aku. Okay, dah PM. Syahmi ada tanya tentang ikhwah tadi kan, tapi Syahmi ada tanya tentang ikhwah tadi, tapi saya tengok yang kosongnya hanyalah untuk perempuan saja kan. So tak perlu. Ya. Yang lelaki dah Penuh kalau nak kan. jadi MC boleh juga sebenarnya Syafiq. Bagi yang berpengalaman. Okey, sekarang ni saya tanya perempuan saja. Tapi kalau ada perempuan lain yang nak jadi MC, boleh juga, silakan lah. Saya boleh cakap kat Kak Salwa, ada orang nak jadi. Nah, tu pula lah sekarang saya tanya 3 orang Asya kan. 3 orang tu. 3 orang Asya. Asya ni dia mengiringi kan. Dia mengiringi. Yeah. Siapa yang perempuan yang free Sabila masa tu? 25-26? Kita 25-26 tu memang tak ada kelas ke? Siapa nama dia? Salsabila. Sabila mix semua tau. Bukan penyelidikan, panggil Bella je. Tapi hari Jumaat tu ada kelas kaedah penyelidikan. Khamis pun ada kelas pagi tu. Petang. Khamis pagi. Saya tak tahulah siapa SEM 1 lah. Siapa SEM 1 kat sini, tahu tak? Amril kan biasa settlekan kelas pendidikan kan? Ada Kelas pendidikan. Amril biasa. Rasanya kalau untuk 25 petang, mungkin masa tu dah slot dengan SV dan penasihat akademik. Tak silap saya lah. Kita tengok. Oh, dah slot grup kecil ya. Oh, grup kecil. Sebab saya sebenarnya boleh je kalau nak pergi UKM tu. Salsabila duduk mana? Duduk dekat Hulu Selangor. Tapi selalu je berulang ke UKM tu. Sebab nak pinjam library lah. Tapi sekarang tengah mohon duduk college. Tapi tak dapat lagi. Tengok dulu macam tu. Oh, tak dapat lagi. Soleha. Soleha mana UKM? Oh, Soleha Asya. Saya macam saya cakap tu lah, kalau tak ada memang dah tak ada orang, saya nak ajak kawan saya seorang lagi jadi Asya juga sebab kita orang memang duduk kat sini. Cuma dia bukan esko lah macam tu. Oh, okey, kita apa itu macam backup. Backup. Apa Ramizah dengan Kamalia UKM kan? Mana? Oh, tak, saya balik bulan 12 nanti. Oh. Lambat sangat tu, balik awal sikit. Khadijah jauh Lantai tu. Saya tak free rasanya. Saya pun macam ni. Saya pun tak pasti lagi. Jadi macam mana tu kalau kata Salsabila nak nak join jadi Asya ke apa, boleh maklum. Kan? Sebab macam saya tak jamin lah. Saya tak boleh. Soleha. Oh, Soleha. Ya. Bilik tu ada kosong tak kalau ada seorang nak tumpang? Apa dia? Muat tak kalau ada seorang nak tumpang? Seorang siapa? Kawan Syami ke? Taklah, Salsabila lah kalau kata dia nak join kan. Boleh. Kurang-kurangnya mungkin Salsabila mungkin boleh tidur. Sebab kita 2 hari kan 25-26 mungkin nak mudahkan. Lagipun Soleha duduk kolej jadi dia ada internet apa semualah. Mungkin lah. Boleh. Okey ke So Salsabila? sekarang Asya, Salsabila dengan Soleha. Kau dah kumpul. Salsabila tak kata apa nanti masukkan Salsabila dalam grup sekali sebab dia tak ada lagi. Nanti kan dia terpinggir nanti sebab masih baru. Ya betul, sebab dia pun baru je dia lantik kan. Ya, betul. Oh, Salsabila timbalan Khadijah Ya betul. Okey. Ahlan. Kita dah ada 2 orang. Lagi 2 orang, cepatlah. Cepat volunteer. Jangan sampai saya ambil Syafiq je dah share nanti. Syafiq tu macam berminat tu, Syafiqah. Tak, sekarang ni ceritanya
Ya apa Ustazah saya Solihah dah confirm dengan kawan dia. Dia say lah kita ah. letak kawan dia kan. Dah Lepas tu 3 lah. Ustazah Bella pun dah. So Ustazah Ramiza, Ustazah Khadijah, dua-dua Sasa tak boleh. Jadi siapa je lagi yang tu yang berbaki? Kamalia dengan ni Syafiqah Syaril. Oh, Nurin? pun tak nak tanya sekarang tak boleh lah kot sebab tak ada dalam ni. So kena tanya dalam mesin Saya aku. ada satu cadangan lagi. Kalau macam tak ada sangat orang, kita ambil je lah orang yang ada fakulti kita kan ramai dalam grup fakulti siswa Azhar tu. Pilih je siapa-siapa. Yelah Boleh Khadijah, kan? tapi tak semua orang nak Khadijah. Masih dia orang akan minta kita punya persatuan dulu. Kita bincang kita dulu. Tengah bincang. Yang itu Nurin mana Khadijah Nurin? punya cadangan Nurin. tu kalau memang kita dah tak ada sangat, kita ambil lah. Ya, saya. Nurin boleh tak? Pergi ke dok. Tak dapat lah. Saya balik sana akhir bulan 12. Awal bulan 12. Okay. Nak uruskan akaun tu Yang account tu. So sekarang kita dah 3, seorang lagi. Kalau memang tak ada, kita ambil je lah siapa-siapa daripada Fakulti Pendidikan Islam. Bagi kawan kepada kawan Ustazah Solihah. Jadi Solihah nanti bagi tahu ni Sasabila ada cadangan tak? Sebab Sasabila kan ada kawan nama Anisha kan? Ada tapi dia duduk Negeri Sembilan. Sian pula. Tapi nanti boleh je lah tanya dulu. Kalau tak boleh nanti Bella maklum lah. Kalau ada yang lain pun okey saya rasa. Kalau ada kawan-kawan yang lain yang dia sukarela mungkin dia boleh datang sini walaupun dia duduk jauh, mungkin dia sanggup datang. Itu pun okey jugalah, cubalah tanyakan kawan yang lain kalau ada. Ustaz Syami mintalah Kak Salwa sediakan CJ perhargaan ke, adalah nilai tambah penyertaan tu. Penghargaan So maknanya benda ni nilai tambah juga untuk kami pelajar-pelajar yang offer diri. So kurang-kurangnya tak adalah macam kosong yang tu je jadi rezeki lepas tu dah habis. Sebab ni kan program besar. Betul lah sebab kalau melibatkan orang luar, takkanlah kita nak libatkan macam tu je tanpa ada apa-apa benefit dekat dia. Muayak lah dengan Kak Salwa tu. Saya dah. Biasa SU tak ada. Okey. Rasanya tak ada benda yang lain. Itu saja. Saya nak bincang itu saja. Terima kasih. Boleh live lah, pakat live semua. Silakan. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Minta maaf salah silap. Terima kasih semua. Salam perkenalan. Nanti kita ta'aruf Nanti kita ta'aruf. Lupa nak ta'aruf. Ustaz Syami. Ya. Ada lagi lupa Ustaz Ghazali.